Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Noria dan rakan-rakan. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk Keindahan Warisan Seni Ukiran Kayu di Tumpat Kelantan. Untuk bab 1 iaitu pendahuluan. Dalam pengenalan, bab 1 merupakan bahagian yang menjelaskan mengenai perkara yang terkandung dalam penyelidikan ini. Dalam kajian ini, penyelidik akan mengupas berkaitan keindahan warisan seni ukiran kayu di Tumpat Kelantan. Untuk soalan kajian, dalam kajian ini terdapat beberapa soalan yang akan diketengahkan iaitu apakah bahan kayu yang digunakan pada ukiran kayu di Tumpat Kelantan? Yang kedua, mengapakah generasi kini tidak tertarik kepada ukiran kayu? Yang ketiga ialah bagaimanakah jenis motif yang digunakan pada ukiran kayu di Tumpat Kelantan. Bab 2 iaitu sorotan literatur. Untuk pengenalan, sorotan kesusasteraan ini adalah kajian yang dijalankan oleh pengkaji dengan menggunakan sumber bacaan yang telah dilakukan oleh para pengkaji terdahulu. Hasil yang didapati dapat dijadikan sebagai sumber maklumat kepada pengkaji sebelum melakukan kerja lapangan di lokasi kajian. Setakat ini, belum ada dijumpai kajian yang memberi tumpuan kepada aspek keindahan warisan seni ukiran kayu di Tumpat Kelantan. Seterusnya ialah konsep keindahan. Keindahan merupakan sifat-sifat yang merujuk kepada sesuatu yang indah. Keindahan juga merupakan gambaran yang diterima oleh panca indera. Keindahan merupakan gambaran yang diterima oleh panca indera yang hanya dapat dinikmati menerusi jiwa dan akal yang menghayati sesuatu keindahan dan bukan semata-mata dapat dilihat dengan mata dan melalui pengalaman. Seterusnya ialah keindahan menurut pandangan sarjana tempatan. Menurut Sidi Ghazalba yang menyatakan dalam bukunya yang bertajuk Pandangan Islam tentang Kesenian, keindahan merupakan sesuatu yang dianggap sempurna dan sesuatu yang benar dan boleh dibuktikan. Keindahan menurut pandangan sarjana barat. Plato menjelaskan bahawa keindahan merupakan suatu realiti yang sungguh-sungguh dan merupakan sejenis hakikat yang abadi dan tidak berubah. Aristotle telah membuat satu kesimpulan tentang maksud keindahan itu dengan sesuatu yang lebih jelas, iaitu keindahan merupakan sesuatu yang tidak dipaksa atau dibuat-buat. Manakala Socrates telah mengupas bahawa kecantikan itu merupakan sesuatu yang bersifat relatif apabila diukur dari panca indera. Konsep warisan. Warisan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang diterima secara turun-temurun oleh seseorang individu atau sekumpulan masyarakat daripada generasi yang sebelumnya. Menurut Karsam 1999, aktiviti yang melibatkan keindahan, nilai, fungsi dan ekspresi karya merupakan seni ukiran yang menjadi salah satu cabang seni rupa Melayu. Seterusnya ialah ukiran. Menurut Muhammad Nazri Ahmad 2001, ukiran dapat terbentuk kesan daripada hasil kerja mengukir iaitu dengan menggunakan alatan tertentu iaitu seperti pahat, pisau dan benda lain yang tajam pada sesuatu latar permukaan yang terdiri daripada pelbagai bentuk iaitu seperti bentuk cengkung, cembung dan tenggelam atau timbul. Seterusnya ialah ukiran kayu. Ukiran kayu merupakan salah satu hasil seni rupa tradisi Melayu yang terulung. Menurut Yatim dan Ahmad 2013, ukiran kayu secara umumnya terbentuk daripada hasil luakan pada bahagian kayu dengan menggunakan kaedah tertentu, sama ada dari segi pahatan maupun rautan. Seterusnya ialah bab 3 iaitu metodologi penyelidikan. Untuk pengenalan, pengkaji akan membincangkan berkaitan kaedah yang akan digunakan oleh pengkaji sepanjang menjalankan kajian ini. Kaedah ini bertujuan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan serta bertujuan untuk mengumpulkan data. Seterusnya ialah metodologi penyelidikan. Dalam kajian ini, pengkaji akan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini sangat sesuai untuk mencapai objektif kajian pengkaji dalam mendapatkan maklumat yang betul dan sahih. Teknik yang digunakan dalam menjalankan kajian ini ialah pemerhatian turut serta, temu bual dan rakaman video. Untuk rumusan,
Kesimpulannya, bab ini sangat penting kerana ianya akan memastikan sama ada kajian ini berjalan dengan lancar ataupun tidak. Bab ini juga turut menerangkan secara terperinci berkaitan kaedah pengumpulan data dan juga bagaimana untuk menganalisisnya. Bagi memastikan kajian yang dijalankan ini mencapai objektif yang telah digariskan, pengkaji akan berusaha untuk mengikuti metodologi yang telah digariskan dengan sebaik mungkin. Seterusnya ialah bab 4 iaitu analisa data dan dapatan kajian. Untuk pengenalan, melalui bab ini, pengkaji akan menghuraikan hasil analisa dan dapatan kajian yang telah diperolehi oleh pengkaji sewaktu menjalankan penyelidikan. Tujuan analisa dan dapatan kajian adalah untuk merungkai segala maklumat yang telah diperolehi dengan lebih terperinci kerana menerusi bab ini, objektif kajian akan terungkai. Hasil dapatan kajian pengkaji merupakan kunci utama keberhasilan kajian ini. Seterusnya ialah latar belakang informan. Pengkaji telah memilih 3 orang penggiat seni sebagai informan utama iaitu Wan Nur Hakim bin Wan Mustafa, Muhammad Mazran bin Zakaria dan Cik Nur Fatihah binti Seman. Pengkaji juga turut menemubual 3 orang individu yang terlibat secara langsung dalam aktiviti pengukiran iaitu Wan Azizi bin Wan Yahya, Muhammad Hasrun Muhammad Nur, Wan Amiruddin bin Wan Azmi. Penyelidikan dan temubual ini dijalankan di bengkel mereka iaitu di Desa Ukiran Kayu pada 3 hingga 6 Februari 2020. Seterusnya ialah soalan temubual. Dalam kajian ini, pengkaji telah menemubual informan dengan 5 soalan iaitu apakah jenis bahan kayu yang digunakan pada ukiran kayu, apakah faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis kayu, mengapakah generasi muda kini kurang tertarik kepada ukiran kayu, bagaimanakah jenis motif yang biasa digunakan pada ukiran kayu dan bagaimanakah penerimaan masyarakat terhadap ukiran kayu. Seterusnya ialah analisis data. Untuk soalan pertama iaitu jenis bahan kayu yang digunakan pada ukiran kayu. Menurut informan Wan Nur Hakim bin Wan Mustafa, kayu yang digunakan untuk ukiran ialah kayu cengal. Hal ini demikian kerana Malaysia memang terkenal dengan kayu cengal dalam aktiviti pengukiran. Menurut Muhammad Mazran bin Zakaria, tidak semua kayu boleh digunakan dalam ukiran kayu. Terdapat 3 kategori kayu iaitu softwood, kayu jelutong, medium wood, kayu medang, hardwood, kayu cengal. Manakala menurut Cik Nur Fatihah binti Seman pula, bahan kayu yang selalu digunakan ialah kayu cengal, merbau, nyatuh dan medang. Untuk soalan kedua iaitu faktor yang mempengaruhi jenis pemilihan bahan kayu. Menurut Wan Nur Hakim bin Wan Mustafa, faktor yang mempengaruhi jenis pemilihan bahan kayu ialah tahan lama, tidak dimakan oleh anai-anai dan warna kayu yang natural. Manakala menurut Muhammad Mazran bin Zakaria, kesesuaian kayu dengan produk yang dihasilkan iaitu mengikut kehendak pelanggan yang membuat tempahan. Dan menurut Cik Nur Fatihah binti Seman, faktor yang mempengaruhi jenis bahan kayu ialah tahan lasak dan tahan lama. Soalan ketiga pula ialah sebab generasi muda kini tidak tertarik kepada ukiran kayu. Menurut Wan Nur Hakim bin Wan Mustafa, kurangnya pendedahan daripada orang yang bertanggungjawab, tiada sokongan dari pihak luar dan tidak didedahkan berkaitan ukiran kayu sejak kecil. Menurut Muhammad Mazran bin Zakaria pula, sebab generasi muda kini tidak tertarik kepada ukiran kayu ialah kerana tiada minat dalam bidang ukiran dan generasi muda kini beranggapan bahawa bidang seni ini kurang glamour dan dianggap ketinggalan zaman. Untuk soalan keempat iaitu jenis motif yang biasa digunakan pada ukiran kayu. Menurut Wan Nur Hakim bin Wan Mustafa, jenis motif yang biasa digunakan ialah diambil daripada motif tumbuh-tumbuhan yang ada di depan mata. Contohnya bunga tanjung, bunga emas, bunga kangkung dan bunga kenanga. Manakala menurut Muhammad Mazran bin Zakaria, jenis motif yang biasa digunakan ialah motif flora alam semula jadi.
Seterusnya ialah menurut Cik Nur Fatihah binti Seman, motif ditentukan oleh pengukir itu sendiri dan motif juga ditentukan berdasarkan persekitaran kita. Contohnya, Allahyarham Wan Mustafa bin Wan Su menyatakan bahawa persekitaran beliau banyak terdapat bunga emas. Oleh itu, motif yang digunakan oleh beliau ialah bunga emas. Untuk soalan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap ukiran kayu. Menurut Wan Nur Hakim bin Wan Mustafa, kebanyakan masyarakat lebih menghargai ukiran daripada Indonesia dan Thailand kerana ukiran dari negara ini jauh lebih murah berbanding ukiran Melayu. Seterusnya, menurut Encik Muhammad Mazran bin Zakaria, penerimaan masyarakat terhadap ukiran kayu tinggi dan masih mempunyai peminat yang tersendiri. Namun, penggiat ukiran kayu perlu menghasilkan produk yang mampu milik serta menghasilkan inovasi dalam menghasilkan produk. Manakala, menurut Cik Nur Fatihah binti Seman, setakat ini penerimaan masyarakat terhadap ukiran kayu amat menggalakkan. Biasanya, ketika mengadakan pameran ukiran kayu, sambutan yang diterima juga amat memberangsangkan. Yang terakhir ialah bab 5 iaitu cadangan dan rumusan. Untuk cadangan, pengkaji merumuskan bahawa pemeliharaan warisan seni ukiran kayu ini harus dijadikan usaha yang penting oleh semua pihak. Ianya wajar bagi memastikan kesinambungan warisan ukiran kayu ini bukan hanya pada luaran, namun sebagai generasi pelapis malah kita harus memahami akan kekayaan itu sendiri. Ianya wajar bagi memastikan kesinambungan warisan ukiran kayu ini bukan hanya pada luaran sahaja, namun sebagai generasi pelapis malah kita harus memahami akan kekayaan itu sendiri. Pengkaji berharap agar menerusi kajian ini, ianya mampu memberi input kepada pihak serta institusi yang terbabit secara langsung dalam kerja pemeliharaan bagi mewujudkan kerjasama dengan pengukir untuk mendidik masyarakat supaya lebih menyayangi ukiran. Seterusnya, pengkaji juga mencadangkan agar penubuhan sesebuah institusi pemeliharaan khazanah seni ukiran Melayu merupakan sesuatu yang wajar dilaksanakan. Selain itu, pengkaji juga mencadangkan agar pihak yang bertanggungjawab menubuhkan institusi pusat sumber yang bertujuan untuk dijadikan sebagai pusat rujukan bagi pengukir atau pengkaji. Di samping itu, pengkaji juga mencadangkan supaya pihak yang bertanggungjawab akan mengadakan kempen atau bulan seni ukir untuk menarik minat dan menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat terhadap seni ukiran Melayu ini. Seterusnya, melahirkan lebih ramai tenaga yang pakar dalam bidang pengukiran. Untuk rumusan, kajian ini telah menjelaskan bahawa ukiran Melayu adalah satu ragam hias yang menjadi lambang identiti dan daya kreativiti masyarakat Melayu. Nilai keindahan seni ukiran kayu ini sangat tinggi dan perlu dihargai oleh semua lapisan masyarakat. Seni ukiran ini wajar diperluaskan dan dihidupkan kembali. Oleh yang demikian, hasil keseluruhan kajian ini telah berjaya mencapai kesemua objektif kajian pengkaji. Sekian, terima kasih.